paling terasa sekali pasal kanser ni adalah bila it's already at the 4th stage. Yeah? And then dia beri masa timeline tau. Masa saya bergaduh dengan Sheila tu, my mind cannot work at all. Kan fikirkan anak-anak je, macam mana anak punya future ni. So I put the company ad hoc lah. Bang, terima kasih kerana sudi duduk di kerusi DJ Nas ni. Ya, sama-sama. Kerusi you ni? Nama program ni kerusi. Okey. Saya kata kerusi abang lah. Okey. Sebelum kita mulakan ni, saya nak beritahu abang saya adalah salah seorang yang beli tiket untuk konsert Ikhlas tu. You? Yes. You bought the ticket? Oh, okay. You bought the ticket I bought the ticket lah waktu tu. Thank you very saya much. Sekolah lagi. Datang daripada Kelang. So, kena balik before 12 because last bus Last bus. Jadi tak dapat tengok satu last tu lah. I mean, masa datang ramai-ramai tu. Satu, It's a very memorable concert lah. Yeah. Apa momen yang buat abang jatuh cinta dengan muzik ni? That must be... Okey, banyak orang tanya macam mana saya involved dengan muzik. Bukan, jatuh cinta. Jatuh cinta tu. Saya tak rasa kalau jadi... Saya tak pernah jatuh cinta dengan muzik. Kan? Sebenarnya. Tak ada macam, jatuh cinta. As far as I can remember, yeah, saya memang dah cinta dengan muzik. Okey. Kan? Mak dulu cakap masa saya umur setahun, 2 tahun je, kalau ada radio, saya terus pergi dekat radio. That. And then, when I was a very young boy, now kena recall balik lah kan itu. At that time, I tak tahu what makes me sukakan muzik so much. Umur 4 tahun, 5 tahun dah boleh main drums, main gitar semua and all that. Atuk lah yang galakkan dia belikan drum semua and all that. And saya sentiasa main muzik sampai sekolah apa semua and all that. Tapi saya tak rasa waktu abang belajar kecil-kecil tu, maksudnya tengah sekolah menengah tu, cita-cita nak jadi musician. Tak pernah. Tak pernah? Because nak jadi musician ni tak ada. Sebab kan kita dah tahu memang tak boleh diterima. Tak ada future. Okey. Bapak pun cakap tak nak. Main suka-suka boleh. Masa dulu you punya cita-cita nak jadi apa? Cita-cita nak jadi nuclear physicist lah. Okey. Kan something in science lah. Memang saya suka. Suka mathematics, suka science. Anything but music lah. Nak betul And saya diintroducekan masa sekolah dengan actuarial science. Terus lah pergi ITM buat actuarial science semua that. But the pool of music tu dia terlampau kuat. Sebab masa saya di ITM lagi, saya jumpa dengan Booty Boys and all that. And then when they have opening for a job and all that, saya terus dia punya attraction tu is so strong. And that made me realise that actually, okay, all this while, maybe I was born to do this. So, dia memang tu sebati lah. Kan? Saya tak pernah fikir, saya tak pernah macam recall, dengar something, jatuh cinta dengan muzik, tak ada lah. Saya terus suka dengan muzik. You know, dah memang cinta muzik. Tapi abang ada rasa abang bagus dalam muzik ni? Itu abang tak pernah rasa abang bagus. That's the pelik. Okay. Sebab saya tak pernah pergi sekolah muzik. Okay. Jadi bila saya panggil kadang-kadang orang buat arrangement macam Jenny Chin, Mac Chu, Zahid Ahmad tu semua dia orang boleh tulis, boleh baca muzik. Saya macam alamak. I have to do this. Saya kena baca muzik. Tapi daripada dulu nak belajar tak boleh juga. Kan? And I always feel that I'm inadequate. Rasa macam tak cukup dalam muzik, and I always feel that I'm always inferior with the rest of ni lah. Okay. Sebab dia orang boleh tulis, boleh baca and pergi sekolah muzik semua and all that. But that did not stop me to do whatever that I need to do. So that's why saya pergi ke bidang music engineering. Because I feel that I should explore my knowledge in science and mathematics semua and all that kan. And from there, daripada music engineering tu saya khususkan diri saya kepada menjadi seorang producer muzik. Bukan maknanya awak kena pergi sekolah boleh tulis dan membaca muzik saja boleh jadi music producer. No. I learned that. So I become a music producer because that is the next is a natural progression lah. Kalau orang tanya abang
abang paling moment yang ataupun abang punya masterpiece abang, mana yang abang nak petik abang? Kalau satu tak boleh, sebab saya suka ada beberapa album. Okey. Macam saya suka Legenda, saya suka Sheila punya Ratu, saya suka Ikhlas, saya suka Zainal punya album Gamal tu. Melebihi Hijau lagi? Hijau saya suka, tapi saya lebih suka Gamal tu. Gamal pada saya lagi complete. And saya suka Ali punya album saya buat dengan Muklis ni. And the one that I produced for Siti Nurhaliza, the live concert tu saya suka juga. Sebab ada London Symphony and Siti Nurhaliza nyanyi. Saya belum pernah dengar penyanyi nyanyi macam tu kan, live. Berapa lagu dia nyanyi banyak kan. That kind 2.5 hour concert, dia punya vocal is I really like that album. Tapi pada saya itu yang membuatkan Siti Nurhaliza ni seorang penyanyi yang orang kata apa, tersohor. Itulah sebab dia. Kan saya dulu fikir apa talent dekat penyanyi, tapi dia memang bagus lah. Kan kalau ikut ke penyanyi, she's the best. Siti dengan penyanyi nombor 1 pujaan saya, Datuk Sharifah Aini. Sharifah Aini ni dia memang seorang penyanyi yang berbakat. Kalau kita dengar suara dia memang sedap aja kan. Saya dulu pernah rekod dia dua album. Saya buat dengan Fazil Marzuki. Dia tak nyanyi, dia tak ada sumbang macam Siti lah. Mana ada semua sumbang kan. Tapi dia punya, memang lemak suara dia. But Siti, dia boleh stretch dia punya vocal range tau. And then dia boleh buat apa yang Sharifah Aini buat. Macam dengguk lagu Melayu, lagu apa semua. And what makes her, I think, a little bit better dari Sharifah Aini is that dia lagi flexible. Dia lagi flexible. Dia boleh stretch vocal dia. Just a little bit better, stretch, and then she's willing to do anything to make her better. Tahu dia macam hari tu saya buat London concert, betul. Abang boleh cuba macam mana nak eksperimen apa tu, Siti akan, you know, and that what makes her the best singer. She's the best. Apa all time abang pick dia? Kalau all time? Of course. Dulu dia, Sheila Majid, of Okay. course. But Sheila Majid is different. Dia different. Memang different. Sekarang pun nak jadi macam Sheila Majid memang tak ada lah. Kalau nak nyanyi macam Siti tu berlambak. Tapi takkanlah boleh jadi macam dia kan. These are the two singers I think which that is we have to look up to. Berapa persen yang abang rasa pengaruh Roshan Aziz dalam kejayaan Sheila Majid tu? Ratu Jazz tu bang. You have to ask her lah. Okay. Kan? If you ask me personally, I just want to keep it by myself. Okay. Now, kan? Okay. Setengah orang kata Ke you ada one yang betul-betul dengar dia dapat tahu dia punya talent tu bang? Yeah, I think that one I can say yes because nobody likes her before. Even when ada siap album, so no record company wants to take her and all that, cakap suara dia tak boleh jual and all. That's why abang merajuk lari tempat lain kan. But I've always seen her potential because she is a very determined person and suara dia memang lain benda lain. Macam tu And cara dia nyanyi pun lain. Dia tak ada macam penyanyi lain yang nyanyi macam tu je semua kan. Even Siti Nurhaliza pun ada certain kind of tu, but then because she is so good, banyak orang nak tiru macam dia. But Sheila, orang nak tiru memang susah. Because no one can sing like her. That's what makes her special. And I could see that because that's what she is. She doesn't want to be like anybody else. Dia pernah kata kepada saya dulu, if you want me to do an album like Ramlan Ram, tak apalah. I don't want to be a penyanyi. I want to sing how I want to sing. Bang, masa dia nak buat rekod second album tu, Sheila Majid, Second album? masa you Emosi? dekat US, masa you dekat US yang Fauzi Second album, oh ya, nak buat emosi, ya. Ni soalan ni agak sensitif sikit bang. Ya. So dia nak you juga yang produce the album. Ya. And then you said after that you kahwin dengan dia. Dulu tu dah lama-lama kita rapat kan. Okay. End up marrying each other. Saya rasa bang, dia nak abang because waktu produce first album tu dia dah fall in love with you. Is it true atau tidak? No, kita sebenarnya tak ada apa-apa perasaan emotional, emosi masa tu we don't have any that kind of attraction masa first album tu because it was very professional. I was very professional about it. I love her singing, but I didn't
it's not that I don't like her, but there was no attraction for me personally. Dia dah fall Dia in saya love. tak tahulah. Okay. Kan That's why dia insist nak Ruslan Aziz juga untuk yeah, I think because I know her capability. Macam dia masa dia sign dengan EMI tu, kan? EMI first time sign buat album Emosi tu. Arwah Adnan ada buat, and then Manan Ngah, and she didn't like it. Dia cakap, this is not me, dia kata kat EMI kan. Dia macam, oh no, because Ruslan he cannot produce hits. He is different, you know lah, Lan he is, you know. Sheila cakap, if Lan doesn't produce my album, I don't want to sing lah, because he knows what I can do and what I cannot do. So Fauzi panggil jugalah saya, and the one that make me change my mind is that because Sheila change your mind to change my mind. I tak nak produce. Okay. I don't want to come back to Malaysia. I don't want to work in Malaysia also at the time. I mean, kat Malaysia ni dulu memang susah. Orang yang kalau kau bagus dia tak nak. Dia nak kau macam tak bagus tak apa, janji ikut cakap dia. I don't want to follow dia punya mentality, recording company punya mentality. Kalau dia cakap malah pandai, dia cakap don't press more, kami pandai lah semua kan. But tapi dia orang berduit. Dia orang recording company cuma pasal dulu lagi better pada sekarang ni, because dia orang ada duit, jadi dia boleh spend on promotion ni. Sekarang ni semua buat album sendiri, duit dah tak ada. Promotion kelang kabut, lepas tu yang kalau ada pun free ni promotion lah. That's why kita punya mutu rakaman sekarang semua menurun. Apa ni dia teruk abang mutu sekarang abang. Teruk lah, semua orang buat album. Okay. Semua macam you kata you fikir boleh nyanyi. Berapa banyak orang yang fikir dia boleh nyanyi tau. Tapi bukan boleh nyanyi. Kat rumah buat lepas tu print CD dah jual sendiri. You don't need a recording company. But then who's going to tell you you're not good enough? Tak ada siapa pun boleh cakap. Keluarga tak payah, keluarga mana suka kan. Kalau tak bagus boleh kata dia bagus. So siapa-siapa je boleh buat album sekarang ni. Tu pasal not album, boleh buat single. Single ni sekarang kan. Tu pasal kita ada single ni banyak. Album nak buat duit tak ada. Kalau buat sendiri pun berapa lama dia boleh tahan kan. Mesti kena, kalau ada kerja pun kena berhenti kerja. So banyak buat single. Jadi buat kalau ada 7 single, keluarlah album kononnya. But who's going to tell them that you're not good enough? Siapa? Diri sendiri tak nak beritahu. Sampai dah keluar dah dekat berapa puluh single, dah tak, orang tak beli baru mungkin aku tak sedap lah. But in the meantime, berapa banyak penyanyi yang keluar. Penyanyi kononnya. Kan, but then kalau dulu if you are signed, maknanya sebuah syarikat rakaman tu mesti mengeluarkan belanja at least 300 to 500,000. 30,000 per album katakan katakan 50,000 dengan promotion. Biasa kontrak apa? 10 album abang? Tak ada, dulu sign 3 album 5 tahun, 3+2 whatever. Okay. So one album dengan promotion easily nearly 100,000 or 70,000. So you kena ada duit banyak tu. Dan recording company macam mana teruk pun dia kena commit themselves to spend that kind of money. Sekarang ni tak payah. That computer that you do untuk buat kau punya kerja office ke apa-apa ke, boleh buat music juga dengan gunakan software. You have that Fruity Loop lah, ada macam-macam software sekarang kan. And then boleh record sendiri. Ada yang bangga pula, saya record kat rumah je bagus. Dia tak realise yang dia punya tu is very substandard, yang tak bagus. Dan tak ada siapa yang nak cakap dia awak tak bagus. Dulu kalau kau tak sign tu maknanya kau memang tak bagus lah. If you are signed, maknanya bagus. People are willing to fork out money for you. So now you ask me, you blame siapa yang menjatuhkan music industry, dia punya standard? Sendirilah. Saya nak jatuh sekarang. What do you think? I don't know, I'm asking you. You ask me? Yes. No, I want to ask you first. You are the people who listen. Saya bukan orang music bang. Saya mungkin, tak apa. Tak mestinya. Sekarang ni, itu salah. You don't need to have a musical education or satu knowledge yang dalam untuk mengatakan saya suka dengan tak suka. Suka dengan tak suka tu terserah pada semua individu. I ask you, do you like what is happening now in our industry? You boleh pilih tak mana yang bagus. Ruslan Aziz kata apa, Pak? Ruslan Aziz kata apa? Yes. Pandangan Ruslan Aziz.
kalau nak tengokkan dari segi mutu, quality music memang banyak jatuh. Ya. Dari segi promotion dan the marketing itself lagilah teruk. Kan? Now that we have all these social media and all that, everybody thinks that they can promote album through this kind of platform. Yeah, it helps, but then no, that's not the way. Quality talent macam mana? Ini yang kita risaukan. Because you see, some artists dia boleh menyanyi, tapi sebabkan dia tak diasah, ya. Macam dulu ada recording company, dia tengok ada potensi. Dan recording company tu boleh asah because jangan ada that duit untuk mengasah. Jangan ada sebuah syarikat yang kukuh. Sekarang ni kita tak ada. Kita ada banyak individual. Kita dulu kata orang ni independent. Independent of what? Independent untuk memilih lagu-lagu, ya. Tapi are you all really independent financially? Economically? Tak. Susah tu. Dalam segi bisnes ni kita mesti ada sumber kewangan yang kukuh. Yeah. And you have to have a good business plan to succeed in business. Kalau tidak, you bagus pun tapi tak boleh nak ke tengah, susah juga. Kan? Jadi banyak sangat independent. Independent ni bila orang lain tak nak sign, kau buatlah, jadilah independent. Kalau you are signed, maknanya people are willing to invest on you. Maknanya you bagus lah. Kan? Kalau tak bagus sekarang pun ada potensi untuk jadi bagus. Okay. So konklusinya mutu turun lah semuanya. Mutu lebih rendah. Dari segi apa pun turun. Banyak, lagi banyak lah. Okay. Kan? You see, if banyak you see, lagi banyak. Kalau ikutkan dari kuantiti, banyak lah. Apa tak? Kalau dekat lorong Keramat 8 ni je ada berapa? 20 rumah. Mungkin 18 orang buat muzik sekarang tu. Jadi tong dalam tu. Orang yang kerja TV, orang yang kerja radio yang cerita lah. Dia tengok orang menyanyi, dia pun nak menyanyi. Kan? Jadi pasal producer pun menyanyi, DJ pun menyanyi, apa semua nyanyi. Okay. You know what I mean? So, dia tak ada filter apa-apa lagi dah. Siapa-siapa pun boleh jadi penyanyi. Kalau macam buat bangunan ni pun boleh macam tu, dah lama dah bangunan runtuh. Let's talk about pasal album yang saya rasa bagus lah bang, album hijau tu bang. Siapa punya idea tu bang? Nak keluarkan macam tu punya muzik? Zainal ke ataupun Roslan Aziz bang? Kita tak boleh cakap Zainal sebab Zainal punya muzik kita tahu lah macam mana. Okay. Bila dia sebelum dengan saya dan selepas dengan saya pun awak tahu dia macam mana. Okay. So I cannot tell you Zainal punya idea because macam mana pula tu. Tanpa saya muzik dia macam mana. Okay. You pun tahu sendiri. Tak payah saya nak cakap lah, awak dengar lah. Saya tak nak, I don't want to take credit. But that album that I did with Zainal, Gamal, Hijau dan Orang Arik, apa semua tu, memang saya ada bantuan pemuzik-pemuzik yang bagus yang saya pilih. Okay. Dan saya berani bayar mereka. Tak ada satu lagu RM30 ke RM50, tak ada. I pay them properly. Yeah, I want them to feel that they are a real professional and being paid properly. Yeah. Jadi saya panggil, kalau Edwin Gutawa tu, panggil Edwin main. Kita nak buat album bagus, buat sampai bagus-bagus. Tak apa, beratus jam studio pun tak apa. I'm willing to pay because I want to make that album a different and special. Okay. Yeah. I know Zainal punya potential. Dia punya vocal range, dia punya suara sebenarnya dia ada potensi. Tapi sengau itulah kita kena buang masa dekat Headwind tu kan. We managed to do that and kita nak ubahkan dia cara dia nyanyi tu bukan senang. Kita kena adakan sebuah muzik yang boleh dia nyanyi macam tu. You have to have something so that he can sing like that. You cannot just buat macam Headwind lagu juga tapi suruh dia nyanyi cara lain. Macam mana? Okay, album tu timeless lah bang. Sampai sekarang orang masih dengar masih. I'm glad that album is for me also. I like that album. It's a good album because it's a good effort from everyone. Semua pun berasa committed to do that album. Yeah. And I thought dia instant hit tapi tak instant hit kan. Maksudnya abang banyak benda abang kena buat to make it orang. Of course. Ini benda macam ni bila kita buat sesuatu yang kita fikir bagus, tak semesti orang suka terus. Itu pasal promotion ni is very important untuk memberitahu
orang ramai bahawa kita ada satu produk yang bagus. Okey. Tetapi jikalau awak ada produk yang bagus, orang tak tahu, tak lakulah. Orang tak tahu. Jadi bila Warner dia nak ikut cara dia dulu, kan, bagi radio lah, tak payah advertise apa itu, saya tak terima lah cara tu. I believe in that album. Saya cakap mulut saja tak nak. So, saya berusaha sedaya upaya, duit, tenaga dan sebagainya untuk promote album tu. And kita betul-betul promote. Maknanya bukan promotion yang free saja, kita advertise juga. Kita work out with Levi's dan sebagainya. Cari cara. Mesti ada cara untuk promote. So when you promote album, sebab album tu bagus, kalau orang tahu mesti beli punya. Kan? Mesti banyak kita Jadi maksudnya kalau tak ada, katakan ada possibility yang album tu orang tak tahu kalau tak ada Levi's punya iklan tu, betul tak bang? Kalau bukan Levi's, lain lah. Cari lain, cara lain lah. Okey. Bukan maknanya saya bergantung pada Levi's. Okey. Kan? Tapi kita dapat Levi's tu pun, Levi's mula-mula pun, how? So we give them the idea. Never mind, you take the song, use my song to cari idea lah. Kalau tak ada Levi's, kita pergilah Libos ke, Levi's ke, Lovos ke, apa-apa lah. Tak mesti Levi's tu. Kita tak boleh bergantung pada satu jenama ataupun satu syarikat ataupun satu individu tu untuk berjaya. Okey. Kita mesti cari idea. Idea ni bila ada kita macam-macam kita boleh buat. Dan usaha yang paling penting. Abang kata masa abang buat RAP, the first person yang abang nak sign ialah Zubir. arwah Zubir Ali. Ya, ya. Kenapa Zubir Ali? Saya memang dah kenal Zubir daripada dulu. Okey. So he was like, boleh dikatakan macam mentor jugalah. Kan? Masa saya di ITM dulu, dia pegawai kebudayaan yang knowledge dia memang banyak knowledge pasal kesenian dan especially seni muzik. Dan dia dulu kumpulan Harmony. Saya suka lagu-lagu dia dan cara dia berfikir dalam muzik tu. Cara dia berfikir tu. Boleh abang explain tak cara dia berfikir dalam muzik? Dia seorang yang boleh kata seorang intelek seorang intelek. Ya, dia seorang yang berpelajaran dan dia punya hati semua bersih tau. Jadi dia punya kepandaian tu buat saya attracted dengan dia. Suara dia yang unik and lagu-lagu yang dia nyanyi tu dia tak perlu nak ikut rentak yang lain-lain. So saya masuk dah sekejap kumpulan Harmony ni main gitar dan tengok cara dia. And I thought kalau aku dah cari kat rakamannya, aku will sign this Zubir. So that, you know, I have a strong foundation in my record company kan. Tak ikut-ikut dengan orang lain. Ada falsafah. Yeah? He has this philosophy of music yang saya suka dengan dia. Cara dia bekerja pun lain daripada tak ada macam artis lainnya. MMG pun tak glamour macam, bukan dia tak glamour, dia boleh jadi glamour kalau dia nak, tapi he likes things to progress naturally. Itu yang saya suka Zubir tu. Lagu-lagu dia memang sedap lah. Tinggalkan orang tak nak sign artis macam Zubir ni sebabkan dia era orang ingat macam tak komersial. Tak komersial. Dulu panggil tak komersial lah kononnya. Okay. But I like to sign him because this is the type of singer that will make first your record company has that kind of sophistication. Bos syarikat kami yang boleh berfikir, bukan hanya boleh fikir buat duit, boleh fikir untuk berkembang dengan cara positif. Okay. Ya, untuk membina semangat dan juga untuk membina kita punya intelek dalam music community tu. Kita punya music community ni dulu siapa-siapa yang tak boleh pergi sekolah, barulah buat music. Buat music. Kan dah tak boleh sekolah. Tak ada sebenarnya, orang yang sekolah lah yang boleh buat music. Orang yang tak sekolah lah tak boleh buat music. Tapi terbalik. Tak boleh lah, saya boleh nyanyi je. Oh nyanyi tak payah pergi sekolah, tak nyanyi tak boleh, tak pandai tak apa. No way. Pergi sekolah dengan tak pergi sekolah tu terserah pada you lah. Mungkin ada orang yang tak mampu, ada orang yang itu you punya masalah. Tapi tak cuti kau jadi bodoh boleh buat muzik. Okey. Bang, saya rasa saya hidup zaman, saya lalui zaman kegemilangan RAP tu. Saya ingat konsert Ikhlas tu memang satu indikasi yang betapa hebatnya RAP zaman tu. So saya selalu tertanya satu soalan bang. Saya tak dapatlah jawapan yang betul. What happened to RAP sebenarnya bang? Apa jadi pada kita nak masa lepas Ikhlas tu kita sign dengan Warner. Ya, kita bekerjasama dengan Warner di mana Warner beli kita punya katalog dan kita bekerjasama. This was
92 ikhlas and then 93 kita discuss 1 tahun tu discuss. 94 kita I signed that agreement with Warner where I sold my catalogs yang dulu dan mulakan satu kerjasama dengan Warner. Tony was actually dalam Warner tu Tony punya idea untuk sign dan untuk RAP berkembang. Sebab we need that kind of financial muscle. Ya, dia punya networking, kita perlu Warner. Masa zaman ikhlas buat konsert tu, RAP buat duit bang? Oh yes. Okay. Yes. Okay. Kalau tidak, takkanlah Warner nak kita kan. Kalau company tak buat duit, okay. Yes, sedap, tapi tak buat duit macam mana kita. So you nak merge dengan Warner to make it bigger? We always have that potential. Okay. Bila bekerja sama dengan Warner tu, saya pula, Tony fikir dan saya pun, saya dengan Tony same wavelength lah. Tapi orang yang kerja dengan Warner tu tak sama. Sebab dia orang dah biasa kerja dengan promosi cara dia orang. Buat muzik dangdut, Amalina ke apa dulu ke, baik kat radio dah lagu. Apa kita nak advertise ni? Buat apa macam buat RAP. Lagipun RAP kita ada 360 degree contract tu. Maknanya kita sign the artist recording contract and artist management juga. Kita buat dia punya show, kita buat dia kita. Complete lah. And bekerja sama dengan Warner ni buat dia lagi jadi susah. Tahu? Bukan lagi senang. Dan banyak sangat politik dalam tu. I didn't realise this because I was also young. Okay. Saya sebenarnya pun muda lagi macam tu, baru 20 lebih. Nak masuk 30 tahun. So punca lenyapnya RAP tu abang kata because of Warner ni ke ataupun ada sebab-sebab lain? Sebab-sebab yang lain adalah juga kerana saya terlalu muda. Okay. I think that is the most important because apa jadi waktu Roslan Aziz muda? Apa maksud? Bila you tak ada experience, saya memang ada experience in producing music, how music should be done and all that, how you want to market. But to run a company, you need an experienced person. Maknanya orang tu yang dah run companies. Saya tak ada. RAP tu company saya yang run. Jadi tak ada pengalaman dalam business administration. Okay. So orang-orang yang pandai dalam business ni, dia orang lagi pandai tau. Dia orang tak pandai music betul. Tapi music management is different. That is business. So gagal dia sebab mismanagement? Not mismanagement, but I don't think kekurangan knowledge dalam business administration tu mismanagement. No. Okay. Miscalculation. Okay. Kan? Okay. Calculating in business management. Saya sepatutnya mengambil seorang yang lagi berpengalaman pada saya dalam business administration untuk run RAP. But memang I have that intention to find someone tu, but susah nak cari kan. And so I thought memanglah just run it. Maybe Tony can help me. Tapi Warner tu bukan Tony seorang aja. Dia macam-macam buaya dekat situ lah. Kan? So dengan tak ada pengalaman saya dalam itu dan juga pressure dan politik-politik daripada Warner yang telah ada beberapa tahun sebelum saya exist pun. So RAP punya idea ni yang saya dengan Tony nak bawa ke tengah ni, dia terbantut tau. You see, dan semua orang lari bang? Melaka yang begitu gagah pun boleh jatuh sebab apa? Internal politicking. Okay. Orang datang tu, Portugis serang ni, malah Portugis serang tu kita nampak. Yang Portugis tak serang tu. Kalau tak ada internal politicking, semua bekerjasama, Portugis ke Portugas pun tak boleh jatuhkan kita. Tapi sebab tak stable kan. And rasa iri hati tu daripada pihak sana, pihak sini terlalu banyak sangat. So I thought you see, that's why one of macam Tony cakap pun ada benar juga. Actually Lan juga, RAP is Roslan and Roslan is RAP. If you are not around, I don't think this company can survive also because it's difficult for people to understand what your ideas are. So dia yang buat
kita pun masa tu, lepas tu saya decide to stay dormant. Dormant ni bukan tutup. Saya just berhenti sekejap. Because bila saya ada krisis dengan Sheila lah. That's 1998. Okay. Itu yang stop. Okay, ini personal. Dan Tony cakap tu, kebenaran dia baru nampak. Ruslan ni RAP, dan RAP is Ruslan. Kan? So, I ada tu, saya panggil Darani to run the company, but then it was a bit too late. Because masa saya bergaduh dengan Sheila tu, my mind cannot work at all. Kan fikirkan anak-anak je, macam mana anak punya future ni. So, I put the company ad hoc lah. Itu pasal Darani tahulah cerita ni. So impact dia kuat abang. I mean, besar lah. You know, your crisis with Datuk Sheila. Ya, tapi orang yang iri hati ni, pada dia berjaya lah. Orang yang hati busuk ni, hati dia tetap busuk. Dan masa tu bos saya tak tahu siapa sebenarnya siapa. Kan? Because that we really know siapa dalang dia sebenarnya di belakang ni. And tak payah cerita lah. Kita pun tahu. Okay. Ramai sekarang orang zaman sekarang tak tahulah, tapi dulu tak tahulah siapa-siapa kan. And orang yang suka RAP ni memang banyak million, tapi yang tak suka RAP ni banyak tapi tak no need millions. 20 orang pun cukup lah dah jatuh kan. Sebab dia operate dari belakang, dari tepi yang kita tak tahu. That's where I don't have the experience. Saya ingat mana ada orang nak tipu-tipu belakang ni. I don't have the experience. Saya dalam bahagian tu katakan naif lah. Tengok-tengok, alamak. Orang sendiri makan kita. Kan? And I have my wife that I trusted also was against me. So, okay. Ini memang cerita lah. Kan? Tu mesti you kecewa bang I mean, saya bukan kecewa siapa. Sebabkan masa tu yang saya kecewa pasal anak-anak. Terlampau tinggi sangat sampai RAP nak lama. Mampus lah sekejap. That's why I don't mind. I just don't care lah whatever lah. Anak lagi penting kan pada saya kan. And I was really disappointed with Sheila lah. She was supposed to back me up, but dia pula jadi. So, kita punya kapal ni kena serang. Macam mana pula kau pula join serangan tu? Kan? Memang kalau kau fikir macam, that's what is called serangan. Dan kan you should be backing me, not attacking me. So lama abang nak recover bang daripada peristiwa itu? Sebenarnya kalau ikutkan recovery, yang susah nak recover, saya punya masalah dengan anak-anak saya yang dah tak. I was so close with my children, suddenly I don't have my children. Okay. Impact tu buat saya, alamak, actually memang dia saya punya sumber inspirasi kan. Anak yang buat saya tak ada problem dalam hidup untuk run RAP betul-betul. But Sheila knew that if she want to topple me, she takes away my children. And that's what she did. Budak-budak kecil, memanglah kuat mana pun bagi kat mak, kan. Tapi dia macam cakap dengan orang, oh tak, dia boleh jumpa anak. Pandai lah dia cakap. Kalau saya boleh jumpa anak saya, tak adalah masalah. Kan, dia cakap dengan itu lain, tapi dia buat lain lah. Siapa nak tahu? Takkan orang semua nak tunggu depan rumah dia betul ke tidak? So, my problem was that I did not get to see my children, and that led me to not be able to do anything about. Cinta pada muzik pun tak boleh nak mengatasi. Tak boleh atasi itu. Saya cinta dengan muzik, apa cinta habis mati pun tak boleh atasi masalah saya dengan anak-anak saya ni. You can imagine, dia orang tu is so close to me, and cinta saya dengan anak-anak tu lebih pada muzik lah. Tak ada tiba-tiba menggelabal, lepas tu tengok anak begitu pun jarang jumpa. Ada satu time, from then until 8 years, I didn't see my kids. Until saya kahwin dengan Sophilia, dah ada Ali, baru dia kurang. Lepas tu ada, then better lah bila ada Megat Zain. Anak-anak abang yang dengan Sheila tu, dia tahu tak apa yang abang sengsara because berpisah dengan dia orang ni? How much you love them very much? Kerana perpisahan tu buat. I love them very much. But bila berpisah tu, baru saya tahu betapa banyak
betapa cinta saya dengan anak-anak saya. Dia orang aware tak yang pengorbanan yang Dia you tak tahu, buat? because dia orang kecil. Okay. Megat baru 4 tahun, 5 tahun, Okay. Khalidah baru 10 tahun. Mana dia orang nak fikir? So dia orang punya zaman untuk mengenali bapak dia tu tak ada. Dia dapat tahu bapak dia daripada mak dia yang cakap bapak dia jahat. Bapak dia ni. Dia nak promote kan dia tu. Macam mana? Okay. Jadi anak-anak saya, kalau tidak takkanlah anak lelaki saya, ayah actually buat apa? Okay. Ayah actually apa yang mama tak buat, ayah buat. Apa yang ayah buat, mama tak buat. Okay. Faham? So, but then after that, when they grew up, when I saw them again and all that, then baru dia macam, actually ayah, my son and my daughter, actually ayah ni terror lah kan. Terror. Then only they know, they will look up into the YouTube. Masa tu lalu baru, malam kawan dia cakap, yo, ini bapak engkau lah. Baru got realize. Later, I don't care. I don't mind. Itu juga. Tapi when you deprive me from my children, kan, and you use that as a weapon, itu pada saya. That's why I don't like Sheila. I don't like her because of that, not because of anything else. Abang puas hati tak dengan perjalanan muzik abang? Oh, sangat puas hati. Sangat-sangat puas hati. Saya ada, semua saya telah lalui. Kalau, that's what makes me now is also part of the thing that happened to me. Yeah. Saya tak adalah cakap, oh terima kasih Sheila kerana buat kecelakaan tu, tak adalah. Paling saya tak terima kasih sekali dia lah. Okay. Yang cuba menjatuhkan kerjaya saya, yang cuba pisahkan saya dengan anak-anak saya. Okay. Tapi pada saya, perkara itu terjadi also menjadikan apa yang saya ada sekarang ni, yang saya sangat bersyukur. Saya ada sebuah family yang saya sangat gembira. Anak-anak saya semua saya jumpa. Khalidah dengan Megat now is very close to me. Kita buat muzik sama-sama. Kan Khalidah, I'm producing her album now, and Megat pun datang lagi macam mana, semua and all that. And then my other children, Aisyah, Ali, Zain, very close. And then I have a very good wife who's behind me all the time. Sentiasa dia sakit bunyi, orang putuk air ke, dia sentiasa di belakang. And I know who my husband is, so you don't have to tell me who he is. Okay. You are telling me about my husband as though you are married to him, not me. Itu isteri saya. Itu orang yang dinamakan isteri. Bang, saya sebut nama penyanyi ni. Abang bagi abang punya pandangan lah. Dato' M. Nasir. M. Nasir itu saya punya cinta abadi lah. Kita kenal lama dah kan. Okay. And kita bukanlah physically close. Okay. Tapi kita spiritually very close, and I can say that I'm very close to him. He's very dear to me. Okay. Kan dulu masa arwah isteri pertama dulu memang saya close dengan dia lah. Saya mix album dia, and then it's just that kita nak buat satu projek bersama ni. Belum kesampaian lagi. I hope terjadilah. And dia orang yang pertama datang masa saya sakit ni, antara orang yang pertama lah selain Dr. Zahid, Darani terus dia datang dia. Ya, masa kau datang takut tak boleh buat album sama-sama. Yalah. Kau tak ada macam mana kita nak buat. Sebagai penyanyi macam mana? But I love him, of course. Bang, sebagai penyanyi bang. M. Nasir sebagai penyanyi. Yes. And kalau you dengar sebuah lagu tu, you tahu tu M. Nasir kan? And you tahu he's a good artist. Seorang artis yang jujur, seorang artis yang kreatif. Dia boleh mengembangkan sesuatu community ataupun sesuatu perniagaan tau, M. Nasir ni. Yeah? Sebabkan dia punya creativity dan dia punya concept in life. That's what makes him good. And I love him. Okay. He's a good friend, Banyak kali a dah good abang artist. cakap. Yeah? Banyak kali dah abang cakap, you love him. Yes, I love him. Kan? Dia tak love saya pun tak apalah. Zainal Abidin bang. Saya sayangkan Zainal Abidin tu. Bakat dia apa semua. Tapi sebagai penyanyi. Sebagai penyanyi memang saya sayang dia. Dia seorang penyanyi yang komplit pada saya. Tetapi dia dicemarkan oleh perangai dia. Yang tak boleh ubah. Susah, dia tak nak ubah, susah. Dia punya paranoia tu. Itu je lah. Tapi dia nyanyi, waktu zaman Headwind pun dia nyanyi sampai bang dia punya, dia ada maksudnya sengau dia je lah, tak elok.
Okay. Sengau tu. Tapi dia nyanyi tu sampai bang, maksudnya. I can feel it. He's Macam. a singer. But I love his talent. Oi, kau takkan nak sign. Macam kita kata dulu, nak sign artis ni kau kena ada berapa banyak duit nak sign. Nak promote dia tu. Oi. KRU ni, macam mula-mula saya dengar memang dia tak boleh nyanyi. Okay. Macam mana nak, macam mana ni? Tapi boleh laku. Sebab kan, kita punya pendengar pun bukan semua yang tahu mana yang elok dan tak elok. Dia dengar macam, that is what we call attraction. Yeah? Tapi dia orang sukses banget. Pada saya, dia orang very successful. Okay. Yeah? And of course now dah boleh dah nyanyi. Dah berapa tahun nyanyi, boleh nyanyilah. Kan? But they know what, you see, the thing with KRU is that they know what they must do. They must do to survive. They know they cannot sing. Saya kalau jumpa Norman, betul bang, kita punya nyanyi tak bagus, tapi saya kena make it. Tapi dia orang smart businessman yang sangat smart. Of course. Selalunya smart businessman ni yang tak ada bakat. Dia bakat tak boleh nyanyi lah. Okay. Tapi dia boleh buat muzik. Yeah. Dan buat muzik tu dia tahu macam mana nak kelentong. Smart. Yang orang tak tahu, siapa nak tahu dia kelentong? Kan? And that is smart. Yes. But then, if you are really into music, dan awak seorang yang pandai pasal muzik, I don't think you will like them. I see. Kan? You tanya yang suka M. Nasir ke apa, suka KRU. Gila apa? Kan? You ask people who like Robert Palmer, whatever, Genesis or what? Kan? But that's why I want to do Zainal, like album like Zainal. Rocker ke, kau progressive rocker ke, kau jazz ke, kau R&B, suka album tu. Because it has that album of likeness. Orang suka. Siapa underrated penyanyi bang? Underrated? Ramai underrated. Ramai. Actually, yang underrated kan. Liza Aziz. Alina Aziz. Roy Ratnaku? Yeah, underrated. But it's difficult to promote singers like that, also like Roy, because genre dia bang? Tak kena? Bukan genre. You have to think, you have to really think a lot about doing something with him, you know. Promosi dia, apa semua. Itu yang recording company tak nak tu. Tak nak bekerja lebih ke apa-apa. Overrated siapa? Overrated artist. Overrated ni satu dunia macam tu lah. Malaysia bang? Kalau satu dunia dah banyak nyanyi overrated, Malaysia ni apa lagi? Kan? Nak cakap bang Ali, tak. But you know, everybody knows. If you work in a TV station or you work in a radio station, you are always involved in music, you know who's overrated. Kan? Kita pun sekarang, tapi ada bagus juga, ada pertandingan nyanyi ni. Okay. Kan? Ada bagus dia. Apabila ada pertandingan menyanyi, kita akan scrutinize cara mereka menyanyi. Dan recording company pun, kita sikit sebanyak mengajar kita punya public supaya menilaikan sebuah penyanyi itu dan cara mereka menyanyi. Macam ni nyanyi bagus. Bukan macam tu, dengan cumbang. Muka cantik, bagus. No, itu bukan bagus. Dia muka cantik, tapi tak boleh nyanyi. Ada yang muka tak apa lawa, tapi nyanyi bagus. Jadi kau mana yang ada setback tu, mana yang kurang, up to recording company tu naikkan situ dan balance lah properly. Tapi banyak kerja tu kalau tak cantik tu. Fikir, alamak. Kan? Yang tak boleh nyanyi ni, kau auto-tune dia, tapi muka dah lawa. Orang tengok, jatuh cinta. Penting lah cantik ni bang. Kalau tidak, you jadi radio DJ lah. Kan? Oh no. Kita ni, kita tak boleh menyangkal apa yang natural. Kalau kita ni, kalau abang ni kalau cantik, kau ingat aku saja nak biarkan. Mesti aku masuk TV lah. Macam Jamal Abdillah apa ke. Kan? Tapi kita tahu kita punya penampilan tu macam tu, kita buat muzik yang tapi ini adalah satu perkara yang natural. Orang suka benda yang cantik. Ada juga saya suka yang tak cantik. Ada orang cakap macam tu. Tipu bang Penipu lah. Ustaz pun nak bini cantik. Kan, kita ustaz bini, saya nak cari yang elok, perangai, balah lah. Kan, aku tengok ustaznya bini yang lagi cantik lagi. Kan, ini tak apa dan tak salah. Jangan cakap, kau suka cantik je. Salah, tak ada.
Engkau yang buruk pun suka orang yang cantik. Kan? Bukan salah kita cari orang yang cantik. Tapi kita mesti faham. Beauty is in the eyes of the beholder. Okay. Bukan semua cantik kita tengok macam universally cantik orang suka. Tapi kalau saya tengok perempuan tu cantik lah dia. So up to you untuk macam mana memikat seseorang itu ataupun market tu. Kan? Okay. Kalau ikutkan Zainal tu boleh sign ke dengan muka dia macam tu? Macam mana? Dia bukan macam cuma bila handsome. Tapi dia style bang. Ya, style. Pandai. You pandai. Dia style. So, bila dia tak cantik macam tu, dengan muka kembang semua and all that, kita stylekan dia. Style bang. Revise. Betul. Ini, itu. Cari music yang boleh stylekan dia. Dan music dengan style tu mesti match. Jadi, bila music tu macam tu, style dia kau revisekan dia, kau rantaikan dia macam tu, muka pun orang tak nampak lah. Rambut panjang macam tu. Jadi, style dia je lah. Dengan music, will attract people enough to not look at his face. Kalau kau keluar dalam album pun muka dengan muka macam ni, habis lah macam tu juga. Dengan muzik, mengapa, nangis. Tak boleh. That's why I told them with RAP, Zainal is not a handsome artist. We must accept that. And that is not wrong. But we have the music and the style. I have a stylist yang bagus. Macam dulu Maggie Sophie. Yeah? And Boding, my artist management manager dulu, dia memang pandai dalam styling ni. So stylekanlah dia. Kau ingat model yang jalan-jalan dekat catwalk tu dulu cantik ke? Kau tengok muka dulu ada yang banyak buruk tapi dia punya style. The way they walk, the way they wear. Kan? Tuhan adil. Bukannya cuma kena ada muka lawa macam Hindustan je boleh tu. Itu gift lah kalau ada muka macam tu. Bonus abang Ya? Bonus lah kalau itu. Tapi ada juga yang dia punya tak bagus dia. Ada perangai macam tahi berapa banyak. Okay. Yang konon-konon cantik ni. But style it. Kita kan ada. Itu mana kita stylist ni important. Dulu dalam RAP, styling is very important because that's how you style. You style the music, you style the person. Tak salah Bukan kita nak deceive orang, tidak. Kau macam tu. Zainal tu bukan tinggi, pendek. Tapi janganlah kau pendekkan dia lagi. Muka dia buruk, kau buruk lagi, kau tunjulkan. Tu pasal dia punya album cover Zainal macam mana? Ada tunjuk muka dia macam tu? No, style kan. Bro, jadi muka later. Bila orang dah suka, kau buat muka apa pun cantik. Kan, Piramli pun jadi cantik. Top 3 bang. What? Top 3 penyanyi pilihan Ruslan Aziz sepanjang zaman. Of course, dulu dan sekarang. Number 3. My pick is always Zainal, Sheila, Zubir, M. Nasir. Top 3 bang, nombor 3 dulu. 4, tak ada 3. Okey, nombor. Okey. Siti Nurhaliza, yes, of course. Lain semua biasa lah. These are the people who can make or break industry or community. Number 3. Your pick. Penyanyi sepanjang zaman, pilihan abang. Nombor 3. Siti Nurhaliza. Siti Nurhaliza nombor 3. Yeah. Okay. Zainal and Sheila. Zainal nombor 2. Zainal has to be first. Sheila nombor 2. Yeah. Kalau dia isteri saya dulu, saya bagi nombor 1 lah. Tapi perangai dia teruk, dia nombor 2. No, professionally, I think Zainal, Sheila, Siti Nurhaliza. Then Zubir, of course, M. Nasir. Siti Nurhaliza, Sheila Majid dan Zainal Abidin. Yes. Very professional pick abang Tak ada. Dia tak personal dia commercial juga. Tak personal. Kalau personal, lah. 2 ekor tu aku dah buang dalam laut dah. Tak personal lah. Tak personal. Saya buang. I detach myself from being, personal. Professionally, I think these are singers who can make or break a community, syarikat rakaman dan tu, and they can mold a society dengan dia punya, kan. And Siti Nurhaliza, yes, she has that kind of power. I've worked with her. Ini bukan penyanyi yang saya tak pernah kerja ke apa. Saya pernah kerja, saya pernah gaduh dengan dia orang, saya pernah semua dengan dia. I know that. Siti tak payah gaduh lah, dia memang tak susah nak gaduh dengan dia baik. Kan, dia hormat orang. Dia hormat orang tu yang paling, dia punya main factor dia kan. Itu betul ke atau tak betul? Betul. 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 Tak, maksudnya dia
Ya, semua orang cakap Datuk Siti sangat-sangat, PR dia sangat-sangat bagus. Bukan PR tu, dia memang cara natural dia. Mak dia pun saya jumpa bapak dia menghormati orang lain. Dia menghormati diri sendiri dan orang lain. So maksudnya itu bukan buat-buat lah bang? Kau nak buat tak boleh, sekejap je orang tahu kau buat-buat. Kan? Bila kau buat-buat ni, kau boleh tak, is how long you can last, itu saja. Tapi bila ni natural, daripada mulut, dia tetap menghormati diri dia dan menghormati orang lain. And then baru kau punya lain punya virtues datang secara sendiri. Apa kanser telah mengajar bang? Kanser ni memang satu penyakit yang celaka. Okey. Kan? Baru orang tahu betapa celaka dia, kanser ni. Dia boleh ubah kau punya pemikiran, kan? Dia boleh berkecamukkan fikiran kita. Dan dia boleh menyusahkan kita punya hidup dan menyusahkan keluarga kita. But at the same time, it brings me closer to my family and my friends also. You know, I know that I have real friends who love me, who care for me. Memang dia mengubah abang tak bang? Tidak mengubah abang secara personal apa ni. Mesti yang buat saya paling terasa sekali pasal kanser ni adalah bila it's already at the 4th stage. Yeah? And then diberi masa timeline tau. Sekali lagi sebagai seorang doktor dia mesti beritahu lah kita. Okay. Tapi berapa dia bagi waktu tu bang? 6 to 9 months. Okay. So I thought, okay, I am 60 years old. I've lived 60 years of life and I've done a lot of things. Okay. Saya tetap bersyukur. I'm quite surprised I'm like that. I banyak romak kan macam mana abang rasa dia bila doktor bagi timeline 6 to 9 beritahu dengan bini abang, dia tak beritahu abang. So bini abang lah beritahu. I think apa bini abang macam lain macam ni kan. Dan told me actually abang have you told the kids? Not yet. And I tell. But then abang pun tak rasa macam terperanjat sangat. Because I thought, well, actually doktor tu kata 10-15 years ago, macam 20 years ago affected already kan. Dulu abang rasa macam apa ni, macam sakit, macam demam, tapi tak ada. Tapi di hospital tak ada because besok dia baik, lepas tu kan. I already kind of suspected that you have something. Something that is really weird kan. So bila kata cancer, Okay. bila banyak macam tu, then the doctor said, okay, straight away you have cancer. Because nenek saya tu, Sharifah Sulong, dia meninggal cancer kan, 41 years old. Colon cancer kan. Dia meninggal. So there's a genetic also ni. Bang, saya mewakili kru-kru Kursi Dijenas dan kami rasa sangat berbesar hati dapat duduk ni. Dan terima kasih untuk Kak Sophie dan untuk abang untuk sesi interview ni. Moga abang terus sukses bang. It's an honor for me. Saya juga berterima kasih pada anda semua yang memilih saya. Banyak lagi orang boleh pilih tapi pilih juga. Abang Thank you very much. Abang legend bang. Thank you. Thank you very much Nas. Alright bang. Good luck whatever you do. Thank you bang. Okay? Saya ingat abang orang yang sentimental lah bang. Sebab saya tengok banyak gambar-gambar Yes, lama. yes. I am very sentimental. I'm quite a sensitive person actually. Kan? I'm sensitive to history, the people around me, yeah. Ibu bapa saya, atuk saya, my dear grandfather.